اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. وزوجة الأب dan istri kepada bapa, makna ibu tiri. Wa in ala, dan ke atas, maknanya istri bapa, istri datuk. Sebab Allah sebut dalam Quran bah, wala tankihu ma nakaha aba'ukum ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. Jangan kamu kahwini mana-mana perempuan yang telah dikahwini oleh bapa-bapa kamu, illa ma qad salaf, melainkan apa yang telah lalu sewaktu zaman jahiliyah. Sebab jahiliyah dulu, okey, apabila seseorang lelaki meninggal, kalau isterinya yang muda ini tak sempat balik ke rumah keluarganya, dia akan menjadi sebahagian harta pusaka anak-anak lelaki ini. Ini tradisi jahiliyah. Kalau dia tak sempat lari, meninggal suami dia lari balik keluarganya, selamat dia. Kalau dia tak sempat balik, dia akan menjadi sebahagian harta yang akan diwarisi oleh anak-anak suaminya. Ada setengah anak tirinya kahwini dia, lepas tu datang Islam membatalkan adat ini. Sebab Allah sebut وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. Jangan kamu kahwini apa yang telah dikahwini oleh bapa-bapa kamu perempuan, illa ma qad salaf, melainkan apa yang telah lalu pada zaman jahiliyah. Pernah kan Ustaz jumpa satu kes ni ya? Ini dalam kes ada anak tiri kahwin dengan mamak tiri, berlaku kan? Jadi dia kata boleh. Sebab apa? Dia kata Allah sebut wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Okey, melainkan apa yang telah lalu. Dia kata yang tak boleh ini kalau bapa kita tu baru meninggal, tapi kalau lama sudah meninggal, tak apa kita kahwin. La haula wala quwwata illa billah. Sebab dia tafsirkan illa ma qad salaf, melainkan apa yang telah lama berlalu. Kita salaf itu yang telah kamu lakukan pada zaman jahiliah kamu, sebelum turunnya syariat. Kahwin. Jadi apa hukumnya? Tak sah tu. Tak sah. Hukumnya tak sah. Kalau menghalalkan setelah datangnya ilmu, kita kata mada aimanu. Kalau kita kata menghalalkan setelah datangnya ilmu, dengan syarat ilmu
kita hukum dia murtad. Sebab apa? Dia mengingkari ayat Quran. Sebab keharaman ini ijma'. Keharaman ni ijma'. Sama lah. Ada Ustaz jumpa juga. Dia kata, okey, yang haram makan ni khinzir. Tapi caling apa? Ha? Caling tak haram. Ya Allah sebut, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Hurrimat alaikum, diharamkan ke atas kamu al-maitatu, waddamu, bangkai, darah. Okey, wa lahmul khinzir, dan daging khinzir. Ini bukan khinzir, ini apa? Caling. Kita tak sebut khinzir, kita sebut caling. La haula wala quwwata illa billah. Ini masalahnya. Sebab tu benda ni ingatlah, jangan main-main ni. Benda ni ijma'. Ijma' ulama mana apa? Persepakatan ulama. Caling apa? Celingkan babi kan, pig kan. Semua kan. Semuanya benda apa? Musammayatin li musamma wahid, nama-nama untuk satu nama saja. Semua tu khinzir. Okey. Wa zaujatul ibni, dan isteri anak menantu. Wa zaujatul ibni, dan isteri anak menantu. Wa in safala, dan ke bawah, haram. Tapi kalau apa? Allah sebut apa? Wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum, wa halailu abnaikum, dan istri anak kamu. Okey. Daripada anak kamu, daripada tulang sulbi kamu. Faham tak? Allah sebut, okey, makna dia menantu perempuan kita. Tapi kalau menantu kita pada anak susuan kita, haram tak haram? Menantu anak susuan haram tak haram? Haram. Sebab Rasulullah sebut apa? Yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Diharamkan dengan sebab susuan apa yang diharamkan dengan apa yang diharamkan dengan sebab nasab. La tatahaddath, isma' jalan. Ya Allah, antum tajlisuna. Ya Allah, rayyan huna. Ay Allah, ikram huna anda. Ni wasala wala? Wasala wala? Okey. Kalau macam besan, kahwin dengan besan dia. Okey. Besan kahwin besan. Okey. Lelaki ni ada anak perempuan. Duda, seorang anak perempuan. Janda ni ada seorang anak lelaki. Betul tak? Jadi anak kahwin dengan anak, bapak kahwin mak, boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Apa sebab tak boleh? Bukan ada sebut tu. Wa ahalla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum ghayra muhsin. Apa? Wa ahalla lakum ma wara'a dhalikum. Wa ahilla lakum ma wara'a dzalikum. Allah sebut, selain daripada Allah sebut tadi, semuanya dihalalkan untuk kamu. Antabtaghu bi amwalikum, kamu menuntut, mana kamu bayar maharnya, muhsinin, dengan cara kamu menjaga kesucian kamu. Bahkan okey, besan apa kahwin ni? Ini duda ada seorang anak lelaki, anak perempuan. Janda ada seorang lelaki. Anak kahwin dengan anak, bapak kahwin dengan mama. Silakan. Atau bersilang boleh. Janda ni kahwin dengan anak duda ni kahwin dengan janda ni. Silakan. Wa ahalla lakum ma wara'a dzalikum. Bukan ada hubungan apa? Nasab pada orang ni. Sebab ingat musahara
musaharah dia tak macam nasab. Dia tak radha sebab Rasulullah sebut apa? Yahrumu minan radha'ati ma yahrum minan nasab. Dia haramkan dengan sesuatu sebab radha ini kita kiaskan dengan nasab. Tapi musaharah tak, dia terhad. Ada? Okey. Okey. Sebab tu Abdullah bin Ja'far dia kahwin tazawwaja bi zaujati Ali wa binti Ali. Abdullah bin Ja'far dia kahwin dengan isteri Ali, bukan isteri Ali, dan juga anak Sayyidina Ali. Tapi apa? Mamak lain. Makna dia apa? Dia madukan anak tiri dengan ibu tiri. Nanti. Kana Abdullah bin Ja'far, anak Ja'far Tayyar, tazawwaja bi binti Ali wa zawjati Ali. Dia madukan anak Ali dengan isteri Ali. Makna apa? Mamak tiri dengan anak tiri. Sebab Allah sebut wa ahilla lakum ma wara'a dzalikum. Dihalalkan kepada kamu selain pada Allah sebut tadi. Boleh? Ayo. Okey. Ramli tu boleh kan? Buat mengapa tak boleh? Sebab dia buat begitu buat apa? Keluarga 69 tu. Boleh tu. Okey. Okey, wa zawjatul ibni wa in safala. Itu dia dan ke bawah. Kalau yang kecuali apa? Kecuali tak yang halal ni apa? Anak. Okey, anak apa? Anak isteri anak angkat. Sebab tu okey, apa? Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Sebab tu halalnya isteri anak angkat ini Allah jelaskan dalam Quran. Okey, sebab Allah sebut falamma qada zaidun minha wa taran zawwajnakaha likayla yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim falamma qada zaidun minha wa taran. Selesai Zaid urusan dengan dia, Zaid ceraikan dia, habis iddah sudah, zawwajnakaha, kami kawinkan engkau wahai Muhammad dengannya. Siapa? Dengan Zainab binti Jahsh. Di antara apa? Ini antara, kalau riwayat sebut antara isteri Rasulullah yang cantik, Zainab binti Jahsh. Jadi asalnya apa? Asalnya dia adalah isteri kepada Zaid bin Harisah. Sebab di Quran ya, itu saya sebut. Al-Quran ini dalam umat Muhammad ini, umat Muhammad ni, dua orang saja sebut nama. Satu siapa? Abu Lahab. Tabbat yada abi lahab wa tab. Okey. Satu lagi siapa? Zaid. Falamma qada Zaidun minha wa tara. Cuba tengok. Hikmah Allah sebut dua nama ni. Kita hikmah. Sebab tu afala yatanabbaruna al-Quran. Zaid ni siapa dia? Zaid ni bekas hamba. Dia asalnya hamba. Dibebaskan. Makna dia apa? Nasab dia orang Quraisy pandang rendah, pandang lekeh. Nasab dia pandang rendah, pandang lekeh. Sedangkan Abu Lahab pula siapa? Daripada bangsawanku Quraisy, satu nasab dengan Rasulullah, daripada Bani Abdul Muttalib, daripada Bani Hashim, daripada Quraisy. Nasab mereka sambung kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi Allah sebut Abu Lahab dengan celaan. Tabbat yada abi lahab wa tab. Celakalah. Allah sebut celakalah. Allah sebut orang yang mulia nasabnya ni celaka. Sebab apa? Sebab dia tak beriman dengan Allah dan Rasulnya. Tapi si Zaid ni, لماذا زيد تتبسم زيد؟ إن شاء الله هذا زيد، إن شاء الله هذا رجل صالح أيضا، هذا يصوم يوما يفطر يوما، إن شاء الله سيكون من زهاد العابدين العالم، من العلماء الزهاد العابدين، اللهم آمين. أيوة. إذن ماذا؟ زيد. Okey, hamba. Tapi Allah sebut apa?
Wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi. Dan ingatlah sewaktu engkau berkata kepada an'amallahu alaihi, orang yang Allah beri nikmat kepadanya. Allah sebut dengan kasih sayang. Wa an'amta alaihi, engkau pun beri nikmat kepadanya, engkau pun sayang pada dia. Nak apa lagi lah? Allah sebut idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi. Subhanallah. Sayyidina Abu Bakar tak disebut nama dalam Quran, biarpun ceritanya dalam Quran. Sayyidina Ali tak disebut, Sayyidina Omar tak disebut, Sayyidina Osman tak disebut, Abdurrahman bin Auf tak disebut, Aisyah tak disebut. Tetapi Zaid namanya disebut. Dan Allah sebut idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi. Ingatlah sewaktu engkau berkata kepada seorang yang Allah beri nikmat padanya. Allah sayang dia. Engkau pun beri nikmat, engkau pun sayang pada dia. Biarpun dia seorang hamba. Sini tunjuk bang. Sebab tu ingat. Jangan berbangga dengan darah dan keturunan. Jangan berbangga. Jangan berbangga. Ini keturunan Rasulullah. Keturunan apa? Satu nasab dengan Rasulullah. Bani Hashim. Tapi apa? Allah sebut dengan apa? Dengan celaan. Ini hamba dipandang rendah, tapi Allah sebut dengan penuh kemuliaan. Sebab tu Rasulullah sebut apa? La yantahiyanna aqwamun, hendaklah mereka semua berhenti an fakhrihim bi abaihim, daripada mereka berbangga-bangga dengan keturunan mereka. Keturunan aku ni begini. Bangsa kami begini. Suku kami begini. Bangga. La yantahiyanna, hendaklah mereka berhenti. Aw la yaj'alallahu wa la yaj'allahu ahwan minal ja'lan, ataupun Allah akan jadikan mereka lebih hina daripada ja'lan. Tahukah ja'lan apa? Nampak kan taik sapi, burung-burung yang urung dia tu kan kecil-kecil tu? Itulah ja'lan. Makna apa? Hina mereka ni macam ja'lan. Sebab apa? Orang berbangga dengan bangsa dia, orang berbangga dengan suku kaum dia, orang berbangga dengan keturunan dia. Dia berbangga dengan dua benda. Contoh, ustaz. Okey, kami ni orang Melayu. Kami orang Melayu. Sebut Melayu apa? Dua benda. Pertama, darah ustaz, darah Melayu. Darah ustaz, darah orang Melayu. Kedua apa? Tanah. Mana ustaz berasal daripada tanah Melayu. Asalnya daripada sungai Melayu di Sumatera, tanah. Jadi kita berbangga dengan dua benda. Apa? Darah dengan tanah. Darah najis tak najis? Najis tak najis? Najis. Sebab tu perempuan kalau datang darah tak boleh solat. Tanah tempat kita pijak, kau berbangga. Sebab tu Rasul sebut da'uha fa innaha mumtinah. Tinggallah berbangga-bangga dengan suku, berbangga dengan keturunan. Fa inna mumtinah, dia menjijikkan, dia bangkai yang menjijikkan. Sebab kan? Tapi kita bangga apa? Dengan apa? Dengan keimanan, dengan keislaman. Abang sebut apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia sisi Allah, paling mulia sebenarnya atqakum, orang yang jiwanya paling takut dengan Allah. Allahumma ja'alna muttaqin, amin. Okay. Wal muharramatus sabiqatu, wal muharramat, dan golongan yang diharamkan as-sabiqah. Semua ni dengan sebab apa? Dengan sebab nasab, keturunan, dengan sebab radha'ah, susuan, dengan sebab apa? Musaharah. Hurmatuha 'ala ta'bid. Kita panggil apa? Haramnya buat selama-lamanya. Forbidden forever.
Macam itu. Haram selama-lamanya. Hurmatuha ala ta'bid. Sebab nanti apa? Hurmatuha dia panggil ghair mu'abbadah. Ini haram selama-lamanya. Mamak mertua menantu sampai bila-bila tak boleh kahwin. Mertua dia menantu dia sampai bila-bila tak boleh kahwin. Dia sebab apa? Keharamnya haram mu'abbadah. Inilah Allah susun. Tengok kan? Sebab tu kita syariat tengok. Kalau kita tengok perhati Quran kan? Syariat Quran. Syariat ni dia ikut zaman. Zaman Nabi Musa, Nabi apa? Zaman Nabi apa? Zaman Nabi Adam. Boleh kahwin dengan dua beradik. Boleh kahwin dua beradik. Sebab apa? Sebab tak ada orang. Kahwinlah dua beradik. Kemudian pula syariat Nabi Musa, seorang lelaki boleh kahwin berapa ramai perempuan dia mahu. Boleh. Tak ada had. Okey. Sampai kita 4. Sebab tu dia kata ingat ya, rumah tangga ni apa Rasulullah sebut ad-dunya mata'. Dunia ini mata'. Keseronokan. Dunia ni keseronokan. Sebab tu apa? Ad-dunya hilwatun hadiratun. Dunia ini hilwah. Hilwah apa? Sedap. Hadiratun, segar nampak. Sebab tu orang berebut, dia nampak segar. Okey. Ad-dunya hilwatun nadiratun. Nampak segar. Kita nampak segar. Kita tak nampak dunia lesu. Setiap apa? Kita Rasulullah sebut ad-dunya hilwatun hadiratun. Dia sedap. Hadiratun, dia sentiasa segar. Sebab tu orang tak pernah jemu memburu dunia. Tak pernah jemu. Manusia tak pernah jemu dia memburu dunia, dia kejar dunia. Biarpun sampai usia, sebab Allah sebut walam yamla fa abna adam illa turab. Tidak boleh memenuhi mulut manusia ni untuk kejar dunia ini. Adik, apa juga Zoro suka Muhammad. Okey. Sebab kan dia akan terus buru. Ad-dunya hilwatun hadirah. Sebab dia hilwah sedap, hadiratun sentiasa menyegarkan. Sebab segarlah manusia terus memburu dia. Dia akan terus buru. Dan dia takkan kenyang. Sebab Allah sebut walam yamla fa abna adam illa turab. Tidak boleh sesiapa pun menghalangnya daripada mengejar dunia ini melainkan apa? Tanah saja. Makna bila dia berhenti, apabila kubur berhentikan dia, tak boleh bergerak sudah. Biarpun dia sakit hospital 2 bulan koma, sembuh, kerja balik. Okey, lumpuh, sampai lumpuh, kerja balik. Dia tak boleh berhenti. Rasulullah walam yamla fa bana adam illa turab. Melainkan apa? Tanah. Okey, sebab tu kadang-kadang pencen sudah pun. Okey. Pencen umur 60. Umur 60 tu pencen kan? Dulu 55 ke? Okey, sekarang apa 60 lagi. Sebab apa? Sebab kalau 55 tak sempat bayar CCM rumah dengan kredit rumah. Sebab pinjaman dia 25 tahun. Kalau 55 tak sempat. Okey. Jadi kita tengok kan. Sedangkan Rasulullah sebut apa? Umru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku purata dia. Umru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun saja. Purata umur kita ini, umat Rasulullah semenjak Rasulullah dibangkitkan sebagai Nabi, purata umur kita ini hanya apa? 60 wa 70. 60 hingga 70 tahun saja. Maknanya umur pencen sekarang umur apa? Umur mati tu. Umur pencen sekarang 60 tu umur mati. Wa qalla man tajawaza dzalik. Sedikit saja boleh limpas. Umur kita ada yang mati awal, mati lewat, mati. Tetapi purata dia apa? 60 hingga 70 tahun. Sebab tu Ustaz kejar kamu tu. Ustaz kira balik umur Ustaz apa? Tinggal lebih kurang 15 tahun lagi. Nak sampai umur 60. Itu kejar apa? Kejar nak pergi habis dah. Ikhna. Kalau tidak nah.
Tak sempat faqih ni. Apa? Basir, iqna. Ini apa? Al-muhil, al-muhalu alaih. Mana ya? Al-muhil apa? Al-muhalu alaih mana? Mana pula al-muhal ni? Pening-pening sudah. Okey. Jadi saya kata, sedangkan itu umur apa? Umur mati sudah. Tapi apa? Bahkan sedangkan 60 ni umur mati. Itu pun ada lagi. Aku pencen ni siaplah planning dah. Aku nak buat bisnes ni. Aku apa untuk lepas pencen ni kan aku bisnes ni. Sebab manusia begitu. Walam yamla fadna adam ila turab. Tapi Rasul sebut mata. Carilah, tak masalah, carilah sebenarnya. Tapi jangan apa? Jangan sebab ad-dunya mal'unun wa ma fiha illa aliman aw mutamin aw dzikrullah. Orang alim, orang mengajar ilmu, orang belajar ilmu, kemudian zikrullah, yang sentiasa ingat Allah. Dalam kerja dia ingat Allah. Okey. Jadi Allah sebut dalam mata ni ad-dunya mata, sebab dia segar, sebab tu orang berebut. Tapi Rasul sebut sebenarnya semua kenikmatan dunia ni ad-dunya mata wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik keindahan dunia ini apa? Al-mar'atus salihah, isteri yang salihah. Sebab tu nikmat kita dunia yang sebenarnya nikmat isteri yang salihah. Jadi pasal berdoalah mendapat isteri yang salihah. Sebab Rasulullah sebut ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan, sebaik-baik perhiasan dunia isteri yang salihah. Sebab tu doa orang beriman apa? Okey. Dalam surah Al-Furqan, apa mereka doa mereka? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tengok doa dia. Dalam surah Al-Furqan. Man huwa? Hafiz, man huwa? Okey. Sebut apa? Tengok surah. Alladzina yaquluna, mereka berkata apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin. Orang yang berkata, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami daripada istri-istri kami dan anak-anak kami qurrata a'yunin. Apa nak qurrata a'yunin? Penenang mata kami. Dalam balaghah kita pakai apa tu? Ya Allah. Balaghah. Mathalan. Macam apa? Majaz mursal, ilaqah dia. Juz'i. Sebut mata, mana jiwa kami. Dia panggil juz. Kita panggil majaz mursal. Sebut mata. Tapi maksudnya diri kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin. Tuhan kami, kurniakanlah daripada isteri-isteri kami dan anak-anak kami penawar, penyejuk jiwa kami. Kami tenang dengan mereka. Sebab apa? Ketenangan dengan isteri, ketenangan dengan anak adalah itulah sebaik-baik khairul mata' ad-dunya mata' wa khair mata'in al-mar'ah isteri yang salih. Situlah dia dapat ketenangan. Dia tenang rumah tangga dia tenang dengan anaknya. Sebab apa? Macam mana anak membesar ketenangan kalau rumah tangga bergaduh? Faham tak? Macam mana anak besar kalau hari-hari dia tengok mak dengan bapak dia bergaduh? Faham tak? Macam mana anak ni boleh jadi membesar dengan tenang kalau dia nampak mamaknya apa? Pagi apa? Bapak dia panggil, "Oi bodoh, sini kau. Oi bangang, sini kau. Perempuan tak sedap diri." Macam mana dia boleh besar apa? Macam mana dia boleh nak hormat bapak dia kalau begitu dia dengar oleh mamaknya? Faham tu? Sebab tu doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna. Tengok Allah sebut ni, waj'alna lil muttaqina imama. Jadilah kami contoh kepada orang bertakwa. Orang nak redha Allah, dia menjadikan kami sebagai contoh mereka. Ini doa. Cuba tengok. Waj'alna lil muttaqina imama. Kami ni ya Allah jadi contoh kepada orang mencari ridha-Mu ya Allah. Apa dia? Okey. Wa wahidatun hurmatuha la 'ala at-ta'bid wallahu ta'ala a'lam.
Kita tengok soalan ni. Assalamualaikum Ustaz. Sekarang kita dalam pandemik C-19. Jadi pertanyaan saya, sekarang 2 dos vaksin diperlukan. Jika tiada, maka tidak boleh masuk masjid. Jadi selama tidak ada vaksin, tidak boleh masuk masjid. Selama itu dosa siapa yang tanggung? Sedangkan kita sungguh-sungguh nak solat berjemaah. Jadi mereka halang kita nak solat berjemaah, nak ikut sunnah Rasulullah. Kita solat di rumah kita, buat jemaah dengan anak isteri kita. Mereka tak bagi jemaah di masjid. Mereka tak bagi kita jemaah. Mereka letak syarat apa? Sebab mereka apa? Tak tahulah, mereka tak tadabbur firman Allah. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Adakah bagi mereka sekutu-sekutu yang berhak mensyariatkan dalam agama ini sesuatu yang Allah tidak pernah izinkan? Faham tak? Okey. Ya, tak vaksin. Itulah vaksin tak cukup. Orang tak vaksin tak boleh masuk masjid. Okey. Jadi siapa tanggung dosa? Okey. Siapa tanggung dosa? Sebab tu nak solat berjemaah tak boleh, tapi vaksin di masjid. Sebab Rasulullah tu apa? Fa innal masjid buniyat lima buniyalahu. Sungguh masjid itu dibina untuk dia dibina. Dibina untuk apa? Fi buyutin adina Allah an turfa yudhkaru fi ismuh. Fi buyutin adina Allah. Di rumah Allah, adina Allah an turfa, ditinggikan, yudhkar, disebut namanya. Fa inna masjid buniyat, fa innal masajida buniyat lima buniyalahu. Masjid ini dibina untuk dia dibina. Bina apa? Untuk zikrullah, untuk ingat Allah, untuk beribadat. Tiba-tiba apa? Tak dibenarkan orang bersolat jemaah, solat Jumaat. Dibenarkan orang vaksin. Rasul innal masjid buniyat lima buniyalahu. Dibina untuk tujuan dia, untuk tujuan zikir Allah. Sebab tu ini vaksin semua boleh masuk. Perempuan haid ke tak haid ke, ambil vaksin. Sedangkan Rasulullah, la uhillu masjidi hadha li junubin wala haidin. Aku tak halalkan masjid aku orang junub dengan orang haid. Tapi buat apa? Buat tempat ambil vaksin pula. Tak dibenarkan solat berjemaah pula. Siapa tanggung dosa? Allah sebut. Balil insanu ala nafsihi basira. Itu. Apa dia? Walau alqa ma'adira. Bahkan setiap jiwa yang memerintah, yang diperintah. Balil insanu ala nafsihi basira. Dia sedar apa dia buat sebenarnya. Dia sedar. Okey, ayat sebut. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa itu bima kasabat rahina. Dia tergadai dengan apa dia lakukan. Apa kita buat hari ini, tunggulah hukuman kita depan Allah nanti. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Kita perintah tutup, ambillah, pulanglah. Susah nak cakap sekarang ni. Kita semua kita hanya boleh ingkar kita. Kita hanya boleh ingkar. Sebab kita kata tidak pernah salafus soleh, ulama semua ni tak pernah nak jadi huru-hara macam kita ni. Wabak. Yang kita wabak sekarang tak pernah jadi huru-hara dengan dibatalkan Jumaat, dijarakkan salat, tak pernah berlaku. Janganlah bohong. Kata ditutup masjid, tak. Ini apa? Buatlah. Ibnu Sina perintahkan tutup masjid. Halu sedapnya Ibnu Sina. Bila pula ulama pegang pendapat Ibnu Sina? Ibnu Sina ini, Imam Ghazali kata dia kafir. Imam Ghazali kafirkan Ibnu Sina. Berapa orang ulama kafirkan Ibnu Sina? Bahkan siapa sebut tu? Bal huwa min syayatil ins. Bahkan Ibnu Sina ni siapa ya? Ibnu Katsir. Bal huwa min syayatil ins. Bahkan Ibnu Sina ni min syayatil ins, daripada syaitan manusia. Sebab apa? Mereka mendakwa dia daripada golongan batinnya, daripada golongan ikhwanus safa. Sebab tu ulama tiba-tiba apa? Ibnu Sina merintah tutup masjid. Bila mereka nak pegang apa? Pendapat Ibnu Sina. Ibnu Sina bukan ulama dalam syariah. Tak ada kitab fiqh pun ditulis. Faham tak? Tiba-tiba dah Ibnu Sina perintah. Ngapa dia buat cerita apa? Mengarut begitu. Okey, ini ya. Siapa tanggung? Nantilah depan Allah. Tengok siapa yang tanggung.
Tunggulah. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Bersabarlah dengan sabar yang indah, kerana mereka merasakan pertemuan dengan Allah jauh, sedangkan kami melihat ia telah dekat. Itulah saya. Okey. Apakah yang dikatakan dengan ilmu tauhid akidah 3 serangkai? Ini panjang ni. Ustaz dah tulis buku tu. Apa 3 serangkai ni apa? Pembahagian tauhid apa? Rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Yang kita kata benda ni apa? Benda ini terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Satu bid'ah yang dilakukan. Sebab apa? Sebab bid'ah. Contoh tu satu buku Ustaz tulis tu. Bacalah. Kamu baca tu kan? Okey, sebab apa kita kata antara salah dia? Kesalahan yang fatal. Yang paling fatal apabila mereka mengatakan golongan musyrikin mentauhidkan Allah pada rububiyah, cuma mereka mensyirikkan Allah pada apa? Pada uluhiyah. Mereka bedakan. Mereka kata orang musyrikin pun rububiyah mereka tauhidkan Allah, mereka hanya mensyirikkan pada uluhiyah. Sedangkan kita kata Quran sebut sebaliknya. Apa Firaun sebut? Qala ana rabbukumul a'la. Maka Firaun berkata, akulah Rabb rububiyah, aku Rabb kamu yang tertinggi. Ayat lain Firaun kata Musa, qala la in ittakhadta ilahan ghairi. Maka Firaun berkata, sekiranya engkau mengambil ilah tauhid uluhiyah selain daripada aku. Faham tak? Makna Firaun dia mensyirikkan Allah, dia mengaku dia rububiyah, dia mengaku uluhiyah. Tiba-tiba mereka kata orang musyrikin mentauhidkan Allah pada rububiyah. Itu kata kesesatan dari situ. Sebab apa? Bertentangan dengan Al-Quran. Dia kata apa? Para nabi ini menyeru manusia untuk apa? Mentauhidkan Allah pada uluhiyah. Sebab rububiyah ni semua manusia tauhidkan. Habis mengapa Nabi Yusuf berkata apa? Okey. Ya sahibi as-sijni a'arbabun mutafarriqun. Wahai temanku sepenjara, a'arbabun, adakah Rabb rububiyah. Mereka mendsyirik Allah pada rububiyah. Apa Allah sebut? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta mereka, ruhban, rahib mereka arbaban, Rabb. Makna syirik pada rububiyah selain pada Allah. Tiba-tiba mereka kata apa? Ini orang musyrikin mentauhidkan rububiyah, mensyirik pada uluhiyah. Kita kata tak. Makna sesiapa mensyirikkan Allah pada rububiyah, dia akan mensyirik pada uluhiyah. Sebab benda tu mutalazimah, dia sentiasa berkaitan. Jadi kita pembahagian itu satu bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Quran tak sebut begitu. Boleh? Okey. Betulkah juga ada ilmu guna-guna buat orang supaya sakit terus mati? Betulkah ada ilmu pukau? Betul. Sebab ini kita panggil sihir kan? Sebab tu dalam hukum fiqh, sekiranya ahli sihir ini dia menggunakan sihir menyebabkan mati, yang matikan Allah. Wa ma kana nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Tidak ada satu jiwa pun mati melainkan dengan izin Allah, dengan ajal yang telah ditentukan untuknya. Faham itu? Tapi sebab ada sihir ni betul. Sebab tu apa? Sihir ni kita sebut pukau, kita sebut ilmu guna-guna, santet, macam-macam lah, sebutlah apa nama pun. Tapi satu saja, sihir yang Allah sebut dalam Quran, wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mereka mengajar manusia sihir. Antara tujuan sihir apa? Banyak tujuannya. Untuk bagi orang sakit, bagi orang mati. Tapi paling besar apa? فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. فَيَتَعَلَّمُوا مِنْهُمَا, mereka belajar daripada minhuma, daripada apa? Harut dan Marut. Okey, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Sedangkan tujuan dia banyak kan? Untuk ini bagi orang sakit, bagi orang sampai mati pun ada, kembung perut dia. Tapi Allah sebut apa? Satu saja sebut tujuannya. Sebab ini paling banyak.
ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, apa yang boleh memisahkan antara suami dengan isterinya. Suami tengok isteri benci, isteri tengok suami rasa benci, nak bagi pisah suami isteri. Sebab sebut wa ma hum bidarrin min ahadin illa biiznillah, dan mereka sebenarnya tidak mampu, ahli sihir ini tidak mampu memberi mudarat kepada seseorang pun melainkan dengan izin Allah. Ini ada ayat sebab Quran sebut. Assalamualaikum, apa hukumnya dia solat? Rakaat pertama dia baca surah Al-Ikhlas, rakaat kedua pun dia baca surah Ikhlas juga, surah yang sama, sedangkan dia hafal surah yang lain. Rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua pun qul Allah juga. Apa hukum dia? Hukumnya harus. Sebab apa? Sebab Mu'adz kata, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atil ula min salat subhi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Mu'adz dengar Rasulullah dia baca apa? Solat subuh dia dengar Rasulullah baca apa? Idza zul. Rakaat pertama. Rakaat kedua pun Rasulullah baca idza zul juga. Rakaat pertama idza zul, rakaat kedua apa idza zul. Jadi Mu'adz kata wa ana la adri anasiya am kana amdan. Aku pun tak tahu Rasulullah sengaja baca kah idza zul rakaat pertama, rakaat kedua, ataupun dia lupa kah ataupun dia sengaja. Tapi kita pegang kalau dia lupa nescaya Allah peringatkan, sebab perbuatan dia wahyu. Jadi sini kita Rasulullah buat itu menunjukkan harus kita ulang surah yang sama dalam dua-dua rakaat. Bahkan ingat seorang imam Masjid Quba, surah Ikhlas ni, dia setiap kali jadi imam, sebelum dia baca surah lain, dia baca apa? Qul huwallahu dulu. Rakaat pertama contoh dia nak baca Sabbihis, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru baca Sabbihis rabbikal a'la. Rakaat kedua dia baca Qul huwallahu juga. Baru dia baca apa hal ataka hadithul ghasy, contoh begitu. Jadi sahabat-sahabat lain mengadu pada Rasulullah. Mereka mula tegur dia, kau ni seolah tak cukup pula Qul huwallahu, surah lain mesti baca Qul huwallahu juga. Dia kata tak apalah, kalau kamu tak setuju perbuatan aku, kamu jadi imam. Tapi mereka tak mau. Sebab apa? Dia paling mahir bacaan. Sebab apa? Dia melakukan perkara yang Rasulullah tak pernah buat. Kau rasa tak cukup juga surah lain mesti baca Qul huwallahu juga. Lepas tu dia jumpa Rasulullah. Jadi dia tanya Rasulnya, ma mana'aka an taf'ala ma ashabu, apa yang menghalang engkau untuk kau ikut sahabat kau minta tu? Cukup baca surah lain, tak baca Qul huwallahu sebut. Faham tak? Ma mana'aka an taf'ala ma ashabu, apa yang menghalang kau untuk mengikut kehendak sahabat-sahabatmu? Apa dia jawab? Inni uhibbuha ya Rasulullah, aku cinta betul Rasulullah Al-Ikhlas. Sedangkan Rasulullah tak pernah buat begitu. Rasulullah tak pernah pun baca Qul huwallahu dulu baca surah lain, baca Qul huwallahu dulu baca Qul lain, tak pernah. Jadi Rasulullah, mengapa kau buat begitu? Aku tak pernah buat pun. Faham tak? Maksud Rasulullah tak pernah buat, sebab tu sahabat tegur, sebab Rasulullah tak pernah buat. Jadi pada jawab, inni uhibbuha, aku cinta dia Rasulullah. Jadi Rasulullah sebut apa? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kau cinta surah tu sampai kau buat begitu, dia akan masukkan kau dalam syurga. Cuba tengok. Sinilah istidlal ulama adanya bid'ah hasanah. Makna Rasulullah bagi contoh, biarpun dia tak buat, tapi benda tersebut tidak bertentangan dengan syarak, dia diterima sebagai bid'ah hasanah. Macam tadi pembagian tauhid uluhiyah rububiyah, Rasulullah tak pernah bagi begitu, sahabat tak pernah bagi begitu. Kita tak apa lagi. Tapi masalah dia bertentangan Al-Quran, sebab dia sebut ini adalah bid'ah dalalah. Tak pernah pun Rasulullah sebut ya ayuhan nas aminu apa wahidullah tauhidul rububiyyatan wa uluhiyyatan wa asma' sifat. Tak pernah Rasulullah sebut begitu pun. Tiba-tiba dibagikan begitu. Jadi kita kata tak apa, untuk apa? Mudah belajar. Tapi masalahnya benda tadi bertentangan dengan Quran. Tapi ini macam contoh pada Rasulullah.
Rasulullah tak pernah buat. Tapi adakah dia bertentangan dengan Quran? Sini kita kata hadis ni lah istidlal. Ulama ambil istinbat hadis ni bahawa sesuatu benda yang Rasulullah tak lakukan, sekiranya dia tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan al-sunnah, dia dianggap diterima. Kalau kita namakan bid'ah, kita namakan sebagai bid'ah hasanah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan mazidah. Ya Rabb lak sultani. Allahumma salli sallim. Allah faqhna fid din wa 'alim ta'wil. Allahumma lak kitab wa sunnat nabiyyik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya Allah la